Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini, Currents VMY. Hari ini ada satu isu yang besar dan yang sudah lama diperkatakan tetapi sampai sekarang masih lagi tergantung, yaitu proyek jembatan Labuan Menumbuk dan usaha untuk memperluaskan pelayaran antara Labuan dan Tanah Besar Sabah. Sudah beberapa tahun kita dengar cerita tentang proyek ini, tetapi kenapa sampai sekarang masih belum nampak hasilnya? Adakah benar atau betulkah ada masalah dari segi sokongan kerajaan negeri Sabah atau ada faktor lain yang menghalang proyek ini daripada direalisasikan? Mari kita bedah isu ini satu persatu di dalam video kali ini. Baiklah, Labuan sebagai sebuah wilayah persekutuan mempunyai kedudukan yang strategik di Laut Cina Selatan dan terkenal sebagai pusat perdagangan bebas cukai. Namun status itu sendiri tidak cukup untuk menjana pertumbuhan ekonomi yang mampan tanpa akses mudah ke Tanah Besar Sabah. Sebab itu, cadangan untuk pembinaan jembatan Labuan Menumbuk dan peluasan laluan pelayaran ini bukan sekadar isu infrastruktur semata-mata, tetapi juga tentang masa depan ekonomi dan juga hubungan Labuan dengan Sabah. Baru-baru ini, Setiausaha Agung Parti Solidariti Tanah Airku Star Sabah, Senator Datuk Edward Linggu, menekankan bahwa usaha Labuan untuk memperluas pelayaran dan membina jembatan ke Menumbuk tidak akan tercapai tanpa sokongan padu dari Kerajaan Sabah. Ini masuk akal sebab sebahagian besar laluan pelayaran, kawasan pendaratan, dan pembinaan jembatan berada dalam bidang kuasa Sabah. Kalau Sabah tidak beri kerjasama penuh, macam mana proyek ini mahu berjalan? Tetapi persoalan yang lebih menarik, kenapa Sabah perlu beri sokongan? Apakah faedah yang Sabah dapat dari proyek ini? Dalam satu pertemuan dengan Timbalan Pengerusi Perbadanan Labuan, Simsudin Sidek, dan Ketua Pegawai Eksekutif LDA Holdings, Nur Halim Datuk Haji Zaini, mereka mengutarakan keperluan untuk Kerajaan Sabah menjadi rakan strategik Labuan dalam pembangunan ini. Salah satu isu yang disebut ialah perancangan menyambung semula perkhidmatan feri ekspres Labuan Kota Kinabalu yang masih tergendala kerana isu berkaitan jeti pendaratan di Kota Kinabalu yang melibatkan banyak pihak. Sekali lagi nampak jelas bahwa tanpa persetujuan Sabah, banyak perkara yang akan terbantu. Persoalannya, adakah Kerajaan Sabah berkira untuk memberi sokongan? Atau adakah mereka menunggu langkah seterusnya daripada Putrajaya sebelum membuat keputusan? Perkara ini jadi lebih menarik bila kita lihat perkembangan sebelum ini. Pada November 2024, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa mengumumkan kajian teknikal mengenai proyek jembatan Labuan Menumbuk akan bermula pada tahun 2025. Malah Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri menyatakan sokongan terhadap proyek ini dan menekankan bahwa kajian teknikal perlu dikemas kini bagi memastikan pelaksanaannya berjalan dengan lancar. Tetapi jika kita tengok sejarah proyek ini, ia bukanlah sesuatu yang baru. Sudah bertahun-tahun kita dengar tentang pembinaan jembatan ini. Dulu semasa era Tun Dr. Mahathir, proyek ini pernah disebut. Kemudian zaman Paklah, Datuk Seri Najib, Tan Sri Muhyiddin, dan Datuk Seri Ismail Sabri masih tidak ada perkembangan yang ketara. Jadi apa yang membuatkan kita percaya bahwa kali ini proyek ini akan benar-benar menjadi kenyataan? Antara faktor utama yang sering menjadi halangan ialah kos pembinaan. Jembatan Labuan Menumbuk dianggarkan bernilai berbilion ringgit. Jadi siapa yang akan menanggung kos ini? Adakah ia akan dibiayai sepenuhnya oleh kerajaan atau akan ada penglibatan sektor swasta?
Dan jika sektor swasta terlibat, apakah mekanisme pulangan pelaburan yang akan digunakan? Adakah ia akan menjadi jembatan tol? Jika iya, adakah penduduk Labuan dan Sabah sanggup membayar tol untuk menggunakan jembatan ini? Selain itu, kita juga kena ambil kira kesan alam sekitar. Pembinaan jembatan sepanjang 11 km ini pasti akan memberi kesan besar terhadap ekosistem marin di kawasan tersebut. Adakah kajian impak alam sekitar telah dijalankan dengan teliti? Atau adakah proyek ini akan diteruskan tanpa mengambil kira faktor-faktor ekologi yang penting? Ini adalah isu yang sering kali diabaikan dalam proyek mega seperti ini. Satu lagi persoalan yang menarik, impak kepada komuniti tempatan. Jika jembatan ini dibina, sudah tentu akan ada perubahan besar dari segi ekonomi dan juga sosial. Harga hartanah di kawasan sekitar pasti akan melonjak, pelaburan akan masuk, dan lebih ramai orang akan berpindah ke kawasan tersebut. Tapi adakah perubahan ini akan membawa manfaat kepada penduduk tempatan? Atau hanya akan menguntungkan golongan berkepentingan sahaja? Dalam perbincangan tentang jembatan ini, satu lagi aspek yang perlu diberi perhatian ialah isu kedaulatan dan bidang kuasa. Labuan adalah wilayah persekutuan, manakala Sabah adalah negeri yang berdaulat. Ini bermaksud sebarang pembangunan infrastruktur yang melibatkan kedua-dua wilayah ini perlu melalui proses perbincangan yang kompleks. Jika berlaku ketidaksefahaman antara kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri Sabah, adakah ini akan melambatkan lagi proses pembinaan jembatan ini? Dan yang paling penting, adakah ada alternatif lain yang lebih cost efektif selain pembinaan jembatan? Ada pihak yang berpendapat bahwa daripada membina jembatan yang menelan belanja berbilion-bilion ringgit, lebih baik kerajaan menambah baik sistem pengangkutan feri sedia ada. Tambah feri, tingkatkan kemudahan di terminal, dan pastikan jadwal perjalanan lebih kerap. Itu pun sudah boleh menjadi penyelesaian yang lebih praktikal dan menjimatkan. Jadi selepas mendengar semua fakta dan persoalan ini, apakah pendapat Anda? Adakah jembatan Labuan menumbuk ini benar-benar satu keperluan atau sekadar satu lagi proyek mega yang mungkin tidak akan menjadi kenyataan? Dan jika ia benar-benar dibina, siapakah yang akan mendapat manfaat terbesar? Adakah rakyat, kerajaan, ataupun pihak tertentu sahaja? Sekarang ini giliran Anda pula untuk bersuara. Adakah Anda menyokong pembinaan jembatan ini atau Anda pikir ada alternatif lain yang lebih baik? Jangan lupa tinggalkan komen di bawah, like video ini, dan kalau Anda suka perbincangan macam ini, tekan butang subscribe dan lonceng notifikasi supaya Anda tidak terlepas video seterusnya. Sampai jumpa lagi, terima kasih karena telah menonton Currents VMY. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya.